Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita nak tengok bab 3 iaitu berkenaan dengan simpanan dan pelaburan serta kredit dan hutang. Okey, jadi pelajar boleh sediakan buku teks matematik tingkatan 3. Okey, jadi dalam bahagian yang pertama kita akan tengok berkenaan dengan simpanan dan pelaburan. Okey, so kita akan tengok dulu simpanan dan kemudian kita akan tengok pelaburan. Okey, so simpanan adalah simpanan duit yang kita simpan. Jadi jenis-jenis simpanan ini ada 3 jenis simpanan, iaitu simpanan, akaun simpanan tetap yang kedua, dan yang ketiga adalah akaun semasa. Okay, apa beza antara simpanan-simpanan ini? Secara ringkasnya, akaun simpanan ini adalah simpanan yang macam biasa kita simpan. Okey, kalau pelajar buka buku akaun Bank Simpanan Nasional untuk dapatkan beasiswa, so itu adalah akaun simpanan. Okey, akaun simpanan tetap biasanya untuk penyimpan menyimpan wang dalam satu tempoh masa yang tertentu, dan akaun semasa biasanya untuk peniaga. Nanti kita akan tengok satu persatu apakah ciri-ciri setiap akaun simpanan ini. Okey, so kita tengok yang pertama, akaun simpanan. Okey, yang pertama, akaun simpanan ini kita boleh menyimpan sebarang amount. Okay, kita nak simpan RM10 boleh, RM20 boleh, RM30, RM1000, RM2000 semua boleh. Dan juga boleh keluarkan pada bila-bila masa. Pergi je dekat bank, dekat mesin dan keluarkan duit. So itu adalah akaun simpanan. Jadi kita punya kadar faedah untuk akaun simpanan ini berdasarkan jumlah simpanan dan juga tempoh simpanan. Berapa ada dalam tu? Ada 100, berapa? 10 sen je dapat. Tempoh simpanan. Okey, berapa lama kita simpan. Okey, dan kadar faedahnya adalah rendah sajalah, sebab ni macam kita simpan duit dalam tabung sekejap je. Okey, bila-bila kita nak guna, kita pergi ambil. Okey, boleh mengeluarkan wang pada bila-bila masa menggunakan kad debit melalui mesin ATM. Okey, yang ni yang biasa semua orang ada. Okey, pelajar apa semua ada nak dapat duit kan. Beasiswa apa semua. Okey, dan yang kedua, akaun simpanan tetap. Okey, akaun simpanan tetap ini kita hendaklah menyimpan wang tertentu untuk satu tempoh masa tertentu. Salah eja tu. Okey, satu tempoh masa tertentu. Maksudnya kita simpan untuk masa 3 bulan, okey, ataupun 9 bulan ataupun 1 tahun, bergantung kepada bank. Okey, dan pemegang akaun, okey, kadar faedah pemegang akaun diberikan kadar faedah yang lebih tinggi berbanding akaun simpanan. Okey, jadi kadar faedah ni maksudnya keuntungan kita lah. Okey, keuntungan yang lebih tinggi. Yang ketiga, wang tidak boleh dikeluarkan sehingga tempoh matang. Contoh, kita nak simpan duit itu, perjanjian kita selama 9 bulan. Jadi dalam masa sebelum 9 bulan kita tak boleh keluarkan duit. Cukup 9 bulan. 9 bulan tu kita panggil tempoh matang. So cukup tempoh matang 9 bulan barulah boleh keluarkan duit. Apa jadi jika kita keluarkan duit dan sebelum tempoh matang tu? Okay, mungkin kadar faedah yang kita terima sepatutnya 5% dikurangkan kepada 3% ke apa, tak kisahlah, bergantung kepada bank, ataupun mungkin tak dapat terus. Okey, jadi perjanjian kita nak simpan selama 9 bulan. Jadi cukup 9 bulan baru boleh keluarkan, baru dapat kadar faedah yang ditetapkan. Jika sebelum tempoh matang, mungkin kurang kadar faedah keuntungan yang kita dapat tu, ataupun tak dapat terus. Dan yang keempat, sijil simpanan dikeluarkan kepada pemegang akaun. Ini macam perjanjian lah. Okey, perjanjian sijil dia diberi dalam bentuk sijil simpanan. Maksudnya macam perjanjian. Kita nak simpan selama 9 bulan. Jadi ada dinyatakan di dalam sijil simpanan itu. Okey, itu untuk akaun simpanan tetap. Akaun simpanan, akaun semasa. Okey, akaun semasa. Apa beza akaun semasa ini? Okey, biasanya akaun semasa ni kita guna untuk tujuan peribadi ataupun orang yang berniaga. Okey, untuk perniagaan. Okey, kenapa? Yang pertama, yang paling orang perniagaan ni suka sebabnya yang ni. Okey, mana sini tak ada cikgu, tak tinggal ke? Yes. Boleh melakukan pembayaran kepada pihak lain melalui cek. Yang ni orang peniaga paling suka lah. Okey, jadi orang berniaga duit ratus-ratus ribu dalam bank, juta-juta, jadi tak perlulah nak bayar kepada
kepada seorang ni, kita buat perniagaan, beli rumah apa semua, nak bayar 2 juta. So tak adalah nak pegang duit 2 juta bagi kepada pembeli kita tu lah. Jadi kita pakai cek sahaja. Yang tu sebab akaun semasa suka digunakan oleh peniaga. Okey, dalam perniagaan boleh melakukan pembayaran kepada pihak lain melalui cek. Okey, jadi yang kedua, tidak dibayar faedah, sebaliknya dikenakan caj perkhidmatan. Okey, maksudnya simpanan dalam akaun ni tidak dibayar faedah, tak ada keuntungan, sebaliknya kena pula caj perkhidmatan. Jadi kalau perniagaan yang kecil-kecil, biasa-biasa je, kedai biasa-biasa, orang tak gunalah akaun semasa ni. Sebabnya kena bayar pula ke bank. Okey, kena bayar ke bank pula caj dia. Pemohon perlu mengemukakan seorang perujuk, iaitu pemegang akaun semasa di cawangan yang sama. Maksudnya bila cikgu nak buka satu akaun semasa di bank BSN, jadi cikgu kena ada seorang perujuk yang ada akaun semasa di bank BSN tersebut dan cawangan dia sama. Cikgu nak buka di cawangan Bukit Payung akaun semasa, jadi kena ada seorang kawan yang memang dah ada akaun semasa di bank BSN Bukit Payung tu. Jadi itu kita panggil perujuk. Dan yang keempat, boleh menikmati kemudahan overdraft. Apa dia overdraft? Overdraft ni maksudnya pengeluaran wang yang melebihi baki simpanan tetapi dengan caj faedah. Maknanya duit dalam bank kita ada 1,000, tapi kita nak keluarkan sebanyak 2,000. Jadi kita boleh keluarkan duit 2,000 tu, tetapi kita dikenakan caj. Maksudnya macam kita pinjamlah dulu duit daripada bank. Okey. Jadi bila kita pinjam duit, bank pun akan kenakan caj faedahnya. Okey, so tu adalah 3 jenis simpanan. Okey, akaun simpanan tetap, kebiasaan orang guna macam biasa. Akaun simpanan, kebiasaan yang orang guna, semua orang ramai ada. Akaun simpanan tetap, dia ada satu tempoh matang dia. Dan akaun semasa lebih kepada perniagaan dan dia ada boleh guna cek. Okey, tu yang cek dan juga overdraft. Okey, yang tu yang besar lah, perbezaan yang besar antara ketiga-tiga jenis